yang tinggalkan solat, orang Islam di Malaysia yang tinggalkan solat 80%. Tu tahap apa tu Malaysia tu? Saya nak cerita betapa umat Malaysia ni jauh, dan memang ada kebaikan pun ada, ramai kumpulan yang baik, sebab Nabi janji umat Nabi Muhammad ni sentiasa akan ada yang kumpulan baik ni sampai kiamat. Cumanya saya nak beritahu untuk kita betul-betul jaga keluarga kita, betul-betul jaga sanak saudara kita, jaga yang rapat, jaga yang betul-betul punya, sebab ini suasana kita. Zina di Malaysia, saya tak sebut berapa zina satu minit, saya nak sebut kat tuan-tuan, setiap 5 minit seorang anak luar nikah. 5.2 bilion dadah ni boleh merosakkan puluhan juta keluarga. Rosak. 5.2 bilion ni boleh menyebabkan puluhan juta orang bergaduh. 5.2 bilion ni boleh menyebabkan puluhan juta dibunuh. 5.2 bilion ni boleh menyebabkan ratusan ribu kes curi. Keseluruhan syaitan yang ada di atas muka bumi Allah, ketika Dajjal keluar, kesemuanya adalah pekerja Dajjal. Musibah yang saya sebutkan ini ialah apabila dia datang, tujuan nombor 1 dan nombor 1000 dia datang satu je, memurtadkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak lelaki-lelaki cerita ke anak lelaki-lelaki ni nama Imam Mahdi, cerita bagi dia reti. Semua orang yang tinggal solat adalah akan mengikut Dajjal bila dia keluar nanti. Tuan-tuan tahu berapa tinggal solat di Malaysia? 80%. Ada tak adik-adik kita? Ada. Tiap-tiap rumah ada. Dajjal ini tujuan 1 sampai tujuan 1000 dia memurtadkan umat Nabi Muhammad. Di mana pun dia sampai, dia akan sebut alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan? Semua akan mengaku ya. Itulah zaman yang paling gelap untuk umat Nabi Muhammad. Sesiapa yang beriman, dia boleh melepasi zaman itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali terima kasih kepada tuan rumah yang mengadakan majlis ilmu Taman Syurga di pejabat dan di rumah masing-masing. Dekat rumah pun kita boleh baca juga. Pilih kitab sirah ke, kitab sirah. Tapi jangan hurai sendiri. Hurai sendiri takut salah. Seperti mana yang berlaku kepada ramai orang hari ini yang fasih lidah dia dan dia tak ada background pengajian Islam dan dia mula duk hurai sendiri, yang tu boleh mendatangkan fitnah dan mudarat kepada Islam dan diri dia sendiri. Majlis ilmu dalam rumah akan mendatangkan keberkatan, mendatangkan cahaya dalam rumah kita dan meramaikan para malaikat. Jadi bacalah dalam rumah, selain daripada dibaca Quran, dibaca juga sirah dan lain-lain lah. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah pada pagi ini setelah PKP yang lama, saya terakhir di Terengganu pada 2019. Hari ini dah 2021. Subhanallah, masa yang begitu laju. Dan bila kita mendapati diri kita sentiasa melakukan benda yang Allah redha, maka bersyukurlah kepada Allah yang pilih kita untuk melakukan benda yang Allah redha. Jadi pada pagi ini saya diberi amanah untuk menghuraikan satu tajuk, iaitu bahaya akhir zaman. Sekali kita buka soalan lah, soalan last kali, insya-Allah lah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, ada ustaz lain tak ni? Sama-sama kita bincang lah tentang akhir zaman ni. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bumi ni umur dia sudah lama, kerana manusia adalah makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang yang pertama yang Allah Ta'ala cipta namanya Nabi Adam AS, itu manusia yang pertama, akan tetapi dia adalah makhluk yang paling akhir diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia macam inilah ni, bumi yang kita duduk ni, bumi, bulan, bintang, apa alam ni, berapa puluh ribu tahun yang lalu Nabi Adam AS diciptakan. Nabi Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam, bulan dah ada. Sebelum Nabi Adam manusia pertama. Saya nak cerita ni dalam mukadimah ni betapa lamanya usia bumi ni. Nabi Adam manusia pertama. Sebelum Nabi Adam diciptakan, bulan dah ada, bintang dah ada, bumi dah ada, sungai, laut, malaikat,
jin, langit, syurga, neraka, arash. Tuan-tuan sebutlah kesemua jin, syaitan, binatang. Di atas muka bumi pun dah lama dah binatang-binatang. Dinosaur ni bukan khayalan tau. Dia memang wujud. Sebelum Nabi Adam lama dah dia dah wujud. Kita nak beritahu macam ni, bahawa manusia ni junior. Kita ni sangat junior. Lembu, kambing, ikan, kucing tu semua senior tu. Kita bukan yang terlama tau. Keturunan dan makhluk manusia ni sangat yang terakhir. Sebab tu waktu Nabi Adam diciptakan, semua dah ada dah. Syurga ada, neraka ada, jin ada, malaikat ada, syaitan dah ada, iblis dah lama, puluhan ribu tahun iblis dah. Bumi dah, pokok semua dah ada. Di sini poin nombor 1 ni, tuan-tuan sekalian, kita dapat faham bahawa manusia ni dah last. Manusia ni dah akhir. Kemudian, ni fasa ni yang saya nak cerita ni. Kemudian Nabi Adam dia diciptakan, kemudian dia diturunkan ke bumi. Nabi Adam, anak cucu cicit manusia berkembang daripada zaman Nabi Adam, dan isterinya Hawa alaihissalam. Hawa, mereka dipertemukan oleh Allah kembali di dunia, walaupun turun di tempat yang asing, di mana wallahu alam, tempat asing, jumpa beranak pinak, kembar anak ni. Kemudian keturunan manusia berkembang sampai zaman Nabi Muhammad, pesuruh Allah yang terakhir. Sampai Nabi Muhammad, pesuruh Allah yang terakhir. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada 124,000 orang Nabi. Yang ni kita jarang dengar. Kalau siapa selalu dengar kuliah, dia tahulah. Kita selalu duk dengar 25 orang Rasul. Yang tu yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas ada 25 nama. 25 nama. Yang tidak diceritakan, kata Allah, ramai lagi yang kami tak ceritakan. Allah sebut sendiri dalam Quran, ramai yang kami tidak ceritakan. Jumlah mereka 124,000 Nabi. Kalau nak bagi mudah faham saya dan kita semua, berbaki lagi berapa Nabi? Ni saja tanya ni. Tuan-tuan, ni maklumat kita. Berbaki lagi berapa Nabi daripada 124,000 ni yang belum dihantar oleh Allah? Jawapannya tak berbaki dah. Sebab yang terakhir telah pun dihantar, iaitu Muhammad. Nabi Muhammad dia yang terakhir, dan dia pun telah dihantar, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Nak datang mana lagi? Nabi yang terakhir tak ada. Ayatlah sikit. Jadi dia, Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir, dia tak ada Nabi dah. Dan Rasulullah SAW ni wafat lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Dia boleh nak kira dengan tepat, boleh 1442 tahun yang lalu Nabi berhijrah. Nabi berhijrah. Tuan-tuan boleh kira lah. 1442 tahun yang lalu Nabi berhijrah, dan Nabi wafat 11 hijrah. Kalau saya tanya soalan begini, sudah berapa tahunkah Nabi wafat? 1441 campur 11 ke tolak 11? Macam tu lah. So lebih kurang 1400 tahun Rasul yang terakhir tu telah pun wafat. Jadi macam ni, kalau handphone ni saya sebut, yang ni ialah penciptaan sebelum Nabi Adam. Yang ni alam sebelum ini, malaikat, jin, iblis, syurga, neraka, arash,
Lauh mahfuz, bumi, gunung, binatang di sini. Kemudian baru Nabi Adam dan seluruh umat manusia sampai Nabi Muhammad. Habis 124,000 dan seluruh umat manusia duduk di sini. Kemudian kita di sini. Ni mikrofon yang Mamadil ni. Ni hak zaman kita hari ni. Selepas zaman ni fasa di kronologi fasa kehidupan alam. Sini pergi ke zaman ni, kemudian akhir zaman di sini. Selepas daripada ni akan berlaku kiamat. Ni zaman kita sekarang ni, daripada umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, sampai kiamat. Selepas daripada ni kita akan berpindah ke stesen yang terakhir. Stesen terakhir tu lampu ni lah, senang. Apa dia? Akhirat. Stesen terakhir, lampu ni akhirat. Subhanallah. Yang tu untuk kita beri faham ahli keluarga kita betapa kita ni dah masuk fasa yang terakhir. Kita dah di sini. Sudahlah di sini. Nabi Muhammad pula 1400 tahun, bukan 3 tahun lepas. Dia pun dah sallallahu alaihi wasallam pun dah 1400 tahun. Maksudnya begitu umat manusia ni berada di hujung. Saya dan kita semua berada di penghujung. Bila kita berada di penghujung, adakah kita kena buat persiapan lebih dan sebagainya? Jawapan dia dua. Yang pertama, semakin dekat dengan kiamat, semakin jauh manusia dengan Allah. Semakin bertambah usia bumi, semakin jauh manusia dengan Allah. Maksudnya Ustaz, nanti lagi dekat dengan kiamat, tak ada orang beriman dengan Allah. Ya. Tu kemuncak lah. Waktu tu dah Dajjal pun dah mati. Hak saya cerita tu, Dajjal dah mati, Nabi Isa dah wafat, Imam Mahdi dah wafat, binatang dabah pun dah keluar apa semua. Yang tu beberapa ketika sebelum kiamat tu lah kan, beberapa tahun sebelum kiamat tu. Dia beberapa tahun sebelum kiamat tu, ketika itu tiada lagi nama Allah yang dilaungkan. Tiada lagi nama Allah. Satu azan pun tak ada. Yang tu sangat mengerikan lah waktu tu. Tiada lagi Islam. Tak ada lagi orang keluar zakat. Seorang pun tak bayar zakat waktu tu. Bukan disebabkan umat Islam terlalu kaya, tetapi disebabkan tak ada lagi yang beriman. Yang tu dahsyat lah. Lepas tu kiamat. Kiamat tu cerita besar lah, cerita yang panjang. Kita hari ni akhir zaman. Hak kita nak cerita ni akhir zaman. Akhir zaman ni kalau orang tanya soalan seterusnya, kita ni dah masuk akhir zaman ke Ustaz? Tu senang lah tu. Memang dah akhir zaman lah kan. Kita ni sejak Nabi dilahirkan, itulah akhir zaman. Dalam ceramah saya, siapa yang pernah dengar ceramah saya akhir zaman, dia jemulah dengar pagi ni. Sebab saya ulang benda yang sama, nak cerita apa lagi kan. Yang selalu yang dengar. Di sini, umat akhir zaman ni ada dua benda paling malang yang akan mereka hadapi. Dua benda yang paling malang yang akan dihadapi oleh umat akhir zaman. Tahap malang tu tidak pernah dihadapi oleh umat-umat sebelum ni. Sangat malang. Dua benda. Dan saya nak bawa juga pagi ni dua berita baik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman. Dia ada dua berita malang yang sangat buruk yang tak pernah ditimpa kepada mana umat sebelum ni, dan ada dua berita baik yang juga tidak diperolehi oleh umat-umat yang lain. Ini banyaklah, antaranya Isra Mi'raj pula dah. Lailatul Qadar kan, Lailatul Qadar. Tapi yang tu bukan dia, bukan dua yang saya nak sebut tadi ni. Okey, tuan-tuan nak dengar yang mana tu? Hak dua yang baik dulu ke dua yang buruk dulu? Orang manusia dulu nak dengar yang mana dulu? Yang baik dulu. Takut dengar yang buruk, lepas tu meninggal dulu, tak sempat. Kita dengar yang baik dulu. Apa dua benda yang paling untuk umat akhir zaman ni yang orang lain tak dapat? Subhanallah.
Nombor satu, umat akhir zaman akan hidup pada satu zaman, satu tempoh. Mereka akan hidup pada satu tempoh di mana keseluruhan keberkatan alam akan diturunkan pada tempoh itu. Umat akhir zaman ini akan melalui satu masa seluruh keberkatan alam, langit dan bumi akan keluar pada masa itu. Maksudnya belum berlaku, Ustaz? Belum berlaku. Yang tu 1 jam setengah. Yang tu saja tajuk hak tu kan. Subhanallah. Saya bila teringat hak ni saya seronok. Sebab apa? Macam ni. Tempoh umat Nabi Muhammad akan hidup itu dengan seluruh keberkatan langit dan bumi akan keluar, sehingga pada masa tu tak ada siapa nak keluar zakat sebab tak ada orang miskin. Yang tu pernah jadi dah, Ustaz, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kan kita tahu kan. Yang ni 7 kali ganda lebih barakah daripada tu. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kita nak berkeluar, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kita boleh kembalikan duit zakat ke Baitul Mal sekiranya tak jumpa orang miskin untuk diberikan. Masih lagi ada ruang kosong zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Zaman yang saya sebut nanti ni, zaman yang paling barakah semenjak Allah menciptakan alam. Kalau tuan-tuan ambil wang daripada Baitul Mal waktu tu yang melimpah ruah, kemudian tuan-tuan nak pergi cari orang susah nak bagi, tiba-tiba tak ada orang yang mau terima. Zaman itu bukan tuan-tuan tak jumpa orang susah, tak ada siapa mau terima. Apa jawapan dia? Dia kata, saya punya duit pun banyak lagi. Semua orang dia waktu tu cleaner kaya, makcik kantin kaya, yang jual kopok losong kaya, yang bawa bot kaya, yang nasi dagang kaya. Subhanallah. Kita nak bagi zakat, dia kata duit saya banyak lagi. Tak ada. Dan ketika kita ambil duit daripada Baitul Mal nak cari orang susah tu tak ada duit, kita nak bagi balik duit tu di Baitul Mal, pekerja di Baitul Mal kata minta maaf, tolong habiskan, kami tak terima duit ni. Zaman apa tu? Jawapan dia ketika itu ni hak beruntung kita ni. Ketika itu yang akan hidup di atas muka bumi Allah 2 orang. Yang pertama ialah umat Nabi Muhammad yang terbaik, nombor 1 dari segi iman dan kesolehan dia. Nama dia Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Mahdi manusia. Nombor 2 ialah kita akan hidup, ini keuntungan yang tak boleh ditandingi oleh Nabi, oleh umat lain. Kita akan hidup bersama dengan seorang Rasul Ulul Azmi. Umat Nabi Muhammad ketika itu selama 40 tahun, ni saya sebut, selama 40 tahun mereka akan hidup bersama dengan seorang Rasul Ulul Azmi. Bukan ruh dia, Rasul Ulul Azmi itu bukan ruh dia. Nama dia Nabi Isa alaihissalam, jasad dia. Dan dia belum pernah mati. Dia diangkat ketika dikejar oleh Yahudi untuk dibunuh zaman tu. Punya jahat Yahudi ni kerja dia bunuh Rasul. Subhanallah. Sampai hari ni kejahatan dia. Dia dikejar, kemudian Allah Ta'ala angkat Nabi Isa. Sampai pagi ni saya berceramah, Nabi Isa berada di laut berada di cuba jawab kan, di langit yang kedua. Bismillah. Minta maaf. Alhamdulillah. Sampai pagi ni saya bercakap, Nabi Isa sedang berada di langit kedua. Berapa kali dah Ustaz jumpa? Tu soalan tu geram tu. Bukan jumpa, ini hadis. Tapi saya cara saya cerita tu tuan-tuan macam, banyak kali Ustaz jumpa ni. Bukan. Berdasarkan hadis Nabi yang sahih,
Nabi Isa sejak diangkat belum pernah mati sampai pagi ni duduk di langit yang kedua. Kita kata, ya Allah ustaz ni. Kan? Betul ke ustaz? Berapa ribu tahun dah. Nabi Isa berapa ribu tahun? Lebih kurang 2000 tahun. Tu tuan-tuan tulis kalender 2021 tu. 21 tahun yang lalu, 2021 tahun yang lalu Nabi Isa dilahirkan. 2021 tahun yang lalu Nabi Isa dilahirkan. Jadi sejak daripada situ itulah umur dia. Kita kata pelik ustaz, lama sangat tu. Pelik apanya? Nabi Nuh AS semua umur panjang-panjang macam tu. Kuasa Allah. Tak ada ajaib apa. Zaman Nabi Nuh semua ribu-ribu tahun. Tanya umur apa cik? Umur 120. Oh, baru tadika. Zaman tu mungkin sebab semua ribu-ribu. Pakcik umur apa? 672. Tak pencen lagi 300 tahun. Lamanya hidup. Betul. Zaman tu pun sehari macam ni ke sehari? Sama. Zaman Nabi Nuh pun sama macam ni. Sehari kalau ada jam 24 jam juga. Dia bukan matahari yang sama, bulan yang sama, bumi yang sama, tanah yang sama, pokok yang sama. Pokok sama, binatang yang sama. Jadi kuasa Allah tak pelik pun. Zaman Nabi Nuh tu bukan dengan mukjizat ke apa. Semua manusia hidup umur panjang tu biasa, bukan mukjizat. Umur panjang mana tu bukan mukjizat. Cuma Nabi Isa memang mukjizat. Dia panjang. Kita tak payah pelik lah. Maksudnya kita heran, takkan kulit dia tak reput. Dia memang Allah Ta'ala cipta ada generasi manusia umur dia panjang. Habis. Jadi yang itulah berita gembira yang pertama. Yang huraian dia yang tu sangat panjang tu. Subhanallah. Senang boleh tengok ceramah saya. Ini bukan promo, saya tak ada masa nak promo YouTube. Dia tak sedang saya beritahu ada bunyi bising. Dia pakai benda tu. Okey ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok macam mana kehidupan tu. Dan alhamdulillah saya pernah belajar di tempat yang Nabi Isa nak turun, iaitulah di Syria. Di Syria. Di situ Nabi Isa akan turun, dia akan turun di situ. Yang akan turun dia para malaikat. Tuan-tuan bayang betapa berita gembira ini tidak boleh ditandingi oleh mana-mana ummah. Dia yang paling saya fikir sekali ialah bila Nabi sebut Nabi Isa Rasul Ulul Azmi ni 124,000 orang Nabi Isa dia duduk ranking nombor 4 daripada 124,000 orang Nabi. Dia ranking keempat. Ibrahim AS, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Yang paling saya seronok sekali ialah bila Nabi sebut dia akan berkahwin dan beranak pinak. Saya kata untungnya anak dia. Tuan-tuan bayang, anak Nabi Isa. Ni nama apa ni? Abdullah bin apa? Bin Nabi Isa. Anak Nabi Isa. Siapa yang beruntung? Isteri. Hak isteri Nabi Isa tu. Jadi isteri Nabi. Subhanallah. No? Isteri Rasul. Rasul ni setentunya tampan. Bukan baik saja. No? Hari ni tampan tak semestinya pandai lagi. Tak semestinya baik lagi. Dah tampan baik pula. Subhanallah, beriman. Jadi isteri Nabi Isa, jadi anak-anak Nabi Isa. Pada zaman itulah Imam Mahdi sempat sekejap saja. Imam Mahdi dan Nabi Isa sempat memerintah sekejap. Kemudian Imam Mahdi akan wafat. Dia macam tu. Imam Mahdi akan wafat. Kemudian Nabi Isa akan memerintah alam ni. Ketika itulah kata Rasulullah, tidak akan ada satu jenayah pun di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan ingat tak satu zaman dulu, zaman kita ni 30 tahun yang lepas, kalau kita tinggal motor di luar rumah, kunci ada dekat motor, hilang tak 30 tahun lepas? Tak hilang. Saya masih ingat sampai hari ni. Pintu rumah tak kunci pun. 30 tahun yang lalu. Ni nak beritahu kat budak-budak baru ni, bukan baru, maksudnya bagi kat generasi baru. Subhanallah. Pintu rumah tak terlupa kunci, tak ada masalah. Motor tinggal je kunci, semua di motor. 30 tahun yang lepas. Allahu Akbar.
tak hilang motor. Dan 30 tahun yang lepas, saya masih ingat lagi, kami di kampung tu, di rumah mana yang kami berhenti main, maka di situlah kami makan nasi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di rumah mana yang kami berhenti main, berhenti duduk di depan tu, contoh tengah hari, pukul 1:30, pukul 2, maka di situlah kami makan nasi. Subhanallah. Mesti orang panggil, makan, masuk. Zaman hari ni, Allahu Akbar. Hari ni tak jumpa. Hari ni bukan kunci kita ni agak motor. Kunci kita tak dalam pagar rumah, hilang juga. Motor kita tak dalam pagar rumah, kunci pula. Subhanallah. Betapa banyaknya jenayah dan tiada barakahnya di akhir zaman 2020 ni. Sampai tahap itulah. Subhanallah. Itu yang pertama. Tuan-tuan. Satu berita gembira untuk umat akhir zaman ni. Siapa dengar benda ni, insya-Allah dia seronok sangat. Subhanallah. Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, kita ni 2021, ada kemungkinan tak Ustaz untuk sempat pada zaman tu? Saya akan jawab, ya, ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan, saya akan jawab. Tapi saya tak kata mesti. Tak. Saya kata ya, ada kemungkinan. Sebab apa? Itu tajuk ceramah lain pula. Itu yang pertama. Nombor 2, untuk umat akhir zaman ini. Umat yang hidup pada pagi ini. Berita gembira kedua yang ada untuk kalian ialah yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana umat lain. Nombor 2 ialah umat ini ada peluang untuk mati syahid. Mati syahid. Kita faham tak dengar mati syahid? Ada apa Ustaz? Biasa, tak gembira pun. Orang yang tak tahu apa itu mati syahid, apa itu berjihad, bila saya sebut berita gembira kedua yang tidak diperolehi oleh mana-mana umat ni, dia kata, apa dia? Biasa. Mati syahid, kita duk ingat sekarang tak ada mati syahid lah. Ni kita duk ingat sekarang ni tak ada mati syahid. Ada. Umat ini masih berpeluang untuk mati syahid bersama dengan seorang pemimpin umat Islam yang terhebat, yang ketika itu iman dia nombor 1. Sehingga kan dia ni yang bernama Imam Mahdi ni, ketika dia hidup, kalau dia semayang, dia yang jadi imam, Nabi Isa di belakang. Ketika dia hidup, kalau solat dengan Nabi Isa, dia yang akan jadi imam, Nabi Isa akan duduk di belakang. Subhanallah. Dia ada cerita dia yang tu. Waktu Imam Mahdi sedang memulakan solat di sebuah masjid. Nanti yang cerita tu, keadaan tu nanti. Ketika solat baru duduk tengah saf apa semua tu, Nabi Isa pun dibawa turun daripada langit kedua oleh para malaikat. Dan ketika Imam Mahdi dah angkat takbir, bukan angkat tangan, setelah pun bertakbir, Allahu Akbar, Nabi Isa pun sampai. Bunyi suara orang sebut Isa ibn Maryam, Isa Nabiullah, orang belakang duk sebut. Maka Imam Mahdi pun dia nak ke belakang. Sebab apa? Sebab Rasul datang. Rasul, dia pun nak berunduk ke belakang. Dia ada atau dalam fiqh, dia nak berunduk ke belakang untuk bagi ruang, seperti mana Abu Bakar berunduk ke belakang bagi ruang untuk Nabi jadi imam. Maka Imam Mahdi ni orang alim, bukan orang tak mengaji. Dia orang alim. Iman dia nombor 1 ketika tu dalam alam ni. Nombor 1 iman dia. Dia nak ke belakang, Nabi Isa pegang bahu dia. Subhanallah. Nabi Isa kata, kekallah kamu sebagai imam. Kemuliaan daripada Allah kepada umat ini. Takrumatullah li hadhil ummah, kata Nabi Isa. Nabi Isa kata kemuliaan daripada Allah kepada umat ini. Untuk kamu orang biasa, dia bukan Nabi, Imam Mahdi bukan Nabi. Dia orang biasa tapi ahlul bait, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cicit Nabi. Nabi Isa kata kemuliaan daripada Allah kepada umat ini, kamu yang jadi imam. Subhanallah.
Jadi perang yang akan dipimpin tu, kita akan syahid dengan, kita tu macam nak pergi esok ni kan, kena azam tuan. Ada anak lelaki-lelaki, cerita ke anak lelaki-lelaki ni nama Imam Mahdi, cerita bagi dia reti, bukan panggil dia boy. Hak ni yang tak cerdik, minta maaf saya kasar sikit orang Kedah kan, anak umur 9 tahun panggil boy. La haula wala quwata illa billah. Orang anak bisik untuk jadi pejuang, bisik Imam Mahdi, nama Imam Mahdi, bisik untuk mati syahid, bisik. Itu. Kena cerita selalu. Seperti mana ibu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Tiap-tiap pagi ibu dia bawa daripada bayi tu kota Konstantinopel di sana. Sudah 700 tahun Nabi sebut kota tu akan ditawan. Sebaik-baik yang menawan itu adalah sebaik-baik pemimpin dan komandan. Wahai Muhammad, aku nak kamu yang tawan. Tak reti apa budak ni dengar, tapi membesar dengar ibu dia beritahu. Kena cerita ke anak-anak, bukan sehari pasang sejam suruh anak-anak tengok Didi and Friend. Sehari sejam, sehari 2 jam, 3 jam hari ni mak ayah tengok Upin Ipin Didi. Saya tak kata Upin Ipin tak bermanfaat. Saya nak beritahu hak agama kita tak selit. Okey, yang tu tajuk lain. Itu nak beletiak tajuk ni. Kan, tajuk Islamic ni kan, keibubapaan. Tuan-tuan sekalian, itulah berita gembira kedua, iaitu kita masih ada ruang untuk mati syahid. Mati syahid ni macam ni tau. Saya sebut satu je kelebihan dia supaya anak-anak muda yang mendengar ceramah ni kan, dia baru tahu mati syahid. Mati syahid ni tuan-tuan, kenapa saya sebut benda ni besar? Sebab yang pertama dia nak berjuang dengan Imam Mahdi tu. Yang kedua, semua orang akan mati, saya akan mati, Nabi-Nabi telah pun wafat, Rasul-Rasul telah pun wafat, orang kaya wafat, orang kaya mati, orang miskin mati, orang ada pangkat mati, orang tak ada pangkat mati, orang masyhur mati, sultan mati, orang tak masyhur pun mati. Nampak? Mati ni sakit. Mati ni sakit. Nabi-Nabi mati sakit tak tuan? Jawapan dia sakit. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sakit ketika mati. Ni saya ulang Rasulullah sendiri sakit ketika sakaratul maut. Ya. Nabi merasai kesakitan mati. Ini hadis sahih. Tuan-tuan, satu saja yang tak sakit ketika mati, iaitu mati syahid. Dia tidak merasakan kesakitan mati. Tuan-tuan, sebab apa mati syahid ni Allah Ta'ala muliakan dengan cara macam tu? Sebab nak bagi tuan-tuan faham, nak bagi saya faham, iaitu pada pagi ni kita pagi ni, kalau saya tanya kat orang lelaki-lelaki semua ni, minggu depan kita nak pergi berjihad, contoh Imam Mahdi sampai di Mekah, dia dah sampai dan minggu depan kita semua nak kena pergi dah berjihad. Kalau pagi ni saya tanya soalan kat tuan-tuan dan diri saya, pagi ni saya tanya kat tuan-tuan dan diri saya, minggu depan kita kena pergi untuk mendaftar untuk bai'ah Imam Mahdi, siapa yang nak pergi? Mereka tak pergi bai'ah lagi. Anak nak hantar pergi sekolah 3 orang. Anak masih kecil lagi, tak ada lagi yang sekolah menengah, semua sekolah rendah. Ataupun yang bagi alasan yang sekolah menengah tapi tak kahwin lagi ustaz, teringin tengok cucu. Perniagaan saya tak ada siapa nak tengok ustaz, takkan saya nak tinggal perniagaan besar ni ustaz, takkan nak pergi berjihad. Jihad ni bermaksud meninggalkan dunia ni, tinggal dunia, tinggal anak, tinggal isteri, tinggal harta, tinggal pangkat, tinggal kemasyhuran, tinggal siapa yang pagi ni dia macam ni je. Tuan-tuan nak tahu kita sanggup ke tidak, tanya pagi ni. Kalau minggu depan Imam Mahdi diisytiharkan telah pun muncul di Mekah, siapa yang minggu depan dia sanggup untuk pergi? Kalaulah persoalan-persoalan yang saya sebut tadi datang dan dia rasa tak boleh ikut ustaz, tak apa, pergi ikut yang muda-muda ni, macam tu lah, boleh ikut ni, kami 60 lebih dah ni. Maka macam itulah jawapan yang kita akan bagi ketika Imam Mahdi keluar nanti. Senang je.
Siapa yang memang dia sedia, memang banyak tu saja yang akan bersedia. Yang lain dengan 1001 alasan tadi, 1001 alasan itulah yang dia akan keluarkan satu hari nanti. Dia takkan pergi. Maka begitulah susahnya untuk mati syahid. Tuan-tuan, bukan senang nak tinggal kereta kita yang dah 6 biji. Kereta kita yang dah 4 biji. Bukan senang nak tinggal duit kita yang dah ratus ribu. Yang dah berbelas juta duit kita. Nak tinggal. Tak tinggal dah Ustaz. Memang beritahu terang Ustaz. Ustaz pergi dululah, kami pergi kemudian sikit. Pergi dulu tu setahun tak nampak lah. Tahu dah. Macam yang berlaku hari ni. Subhanallah. Maka sebab tu tuan-tuan, saya menasihatkan diri saya dan kita semua kena niat setiap malam sebelum tidur tu kan, niat, wahai Allah, kalau matikan kami dalam keadaan syahid. Orang perempuan pun sama, walaupun dia perempuan. Sebab ada yang di kalangan sahabat yang mujahidah. Perempuan pun sama. Okey. Kemudian itulah dua berita yang gembira. Ada lagi dua berita yang paling yang ni yang tak best. Yang ni yang tak best dengar, iaitu apa dia? Tetapi kedua-dua berita ini walaupun tak best, siapa yang iman dia kuat, insya-Allah dia selamat daripada dua-dua ni. Itu nak tampung balik tu. Iaitu apa? Yang pertama, umat akhir zaman ini, selain daripada dia nak hidup pada zaman Imam Mahdi, Nabi Isa, berita yang tak bagusnya ialah, malah yang besar ujian ialah dia akan hidup pada zaman Dajjal. Satu. Nombor dua, umat ini sebahagiannya akan menyaksikan kiamat. Itulah dua berita terburuk kepada umat Nabi Muhammad yang akhir ni. Dua berita terburuk. Saya huraikan secara ringkas sikit je. Yang pertama, Dajjal. Allahu Rabbi. Dia macam ni kan, tuan-tuan nak faham. Dajjal ialah manusia. Allah Ta'ala bagi kat dia sihir. Sihir dia tidak pernah dimiliki oleh mana-mana tukang sihir. Lagi best macam ni, sihir dia, kekuatan dia tidak pernah dimiliki oleh iblis dan syaitan. Ustaz, betul ke ni? Okey, macam ni. Betul ke tak betul? Nabi sebut keseluruhan syaitan yang ada di atas muka bumi Allah, ketika Dajjal keluar, kesemuanya adalah pekerja Dajjal. Pekerja, bukan Dajjal yang minta tolong iblis. Kawan-kawan, iblis satu je, bapak. Dia punya bawahan dia semua syaitan. Kesemua syaitan ni pekerja bawahan Dajjal ketika Dajjal keluar. Maksudnya hak Dajjal miliki tu, sihir yang Dajjal miliki tu tidak dimiliki oleh syaitan dan iblis. Saya sebut satu je sihir dia. Apa dia? Dia menghidupkan orang. Setakat nak turunkan hujan, nak keringkan air sungai, nak keluarkan emas bukan besi, emas. Setakat nak keluarkan emas, setakat nak teknologi. Okey. Musibah yang saya sebutkan ini ialah apabila dia datang, tujuan nombor 1 dan nombor 1000 dia datang satu je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tulis apa tujuan Dajjal, nombor 1 sampai nombor 1000 satu je. Apa dia? Memurtadkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni manusia ada berapa bilion? 7. Yang sedia tak Islam apa? Yang ni Dajjal perlu murtad kan tak? Tak perlu. Hak ni memang ikut, already akan ikut. Followers. Yang ni memang followers Dajjal. Tak payah daftar dah, memang Dajjal akan jadi paling banyak sekali di dunia. Dalam ni followers ada yang ratus juta kan, orang manusia kan. Ada yang sebilion. 5 bilion ni memang ikut dah. 2 bilion. 2 bilion umat Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa yang tinggal solat? Semua orang yang tinggal solat adalah akan mengikut Dajjal bila dia keluar nanti. Tuan-tuan tahu berapa tinggal solat di Malaysia? 80%. Ada tak adik-adik kita? Ada.
Tiap-tiap rumah ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setiap yang meninggalkan solat mesti ikut Dajjal. Habis iman, habis. 2 bilion ni saya tak mau sebut, saya tak dia sebut sebab benda yang Nabi tak sebut saya tak sebut. Tetapi Nabi memberikan kaedah. Dajjal ini tujuan 1 sampai tujuan 1000 dia memurtadkan umat Nabi Muhammad. Di mana pun dia sampai dia akan sebut alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan? Semua akan mengaku ya. Itulah zaman yang paling gelap untuk umat Nabi Muhammad. Sesiapa yang beriman dia boleh melepasi zaman itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan bayang tengok, selepas Dajjal berjaya dah pusing bumi, dia akan pergi ke satu tempat dan tak sempat ke tempat lain ke? Jawapannya ialah tidak ada daerah kecuali Dajjal ni sempat sampai. Okay lah? Tidak ada daerah kecuali Dajjal ni sempat sampai. Maksudnya semua tempat. Tuan-tuan jangan risau tau kalau Terengganu tak sampai kot Ustaz. Dajjal dah sebut dalam satu hadis sahih, ma min qaryatin, tidak ada kampung, tidak ada bandar, tidak ada lereng bukit. Dia nak beritahu setiap inci illa habattuha, Dajjal kata, kecuali aku sampai. Kuala Berang kah, Kuala Terengganu kah, apa lagi tak ingat lah. Masuk Mama tak payah sebut, mesti sampai. Subhanallah. Iman kita kuat, kita akan lepas zaman tu. Sebab tempoh hidup dia tak lama, 40 hari saja, kemudian dia akan dibunuh. Subhanallah. Dajjal. Nombor 2 apa dia? Yang tempoh malang umat Nabi Muhammad. Cuma yang selepas Dajjal, Nabi Isa. Yang tu yang jadi dibalik. Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Selepas Dajjal, Nabi Isa, dia Imam Mahdi dulu keluar. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa. Nabi Isa bunuh Dajjal, Imam Mahdi hidup dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa Imam Mahdi wafat, Nabi Isa teruskan pentadbiran. Dia macam tu. Kemudian Nabi Isa wafat, yang tu yang mula teruk tu. Yang tu yang sampai tahap tak ada siapa beriman kepada Allah tu lepas tu di zaman. Nombor 2 tadi saya sebut kiamat. Itu adalah keadaan malang kedua, yang mana malang ni tak dapat ditandingi oleh mana-mana umat. Maksudnya sangat malang. Umat Nabi Muhammad yang menyaksikan kiamat sangat malang. Orang yang waras dia jadi hampir gila melihat kiamat. Seperti gila. Melihat kiamat itu menukarkan orang waras seperti gila. Melihat kiamat itu ibu yang mengandung melahirkan anak tanpa dia sedar. Turun anak. Itulah suasana melihat kiamat. Dan melihat kiamat hanya akan disaksikan oleh orang kafir sahaja. Apa maksud Ustaz? Kiamat hanya akan dilihat dan disaksikan oleh kafir saja. Kafir itu kafir yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Bukan kafir yang macam kita, kalau kita tak sempat bertaubat, kita Islam mati, masuk neraka, kemudian baru masuk syurga. Tetapi siapa yang menyaksikan kiamat, dia tak akan masuk syurga sampai bila-bila. Sebab yang melihat kiamat tidak ada satu habuk pun iman dalam hati dia. Tak ada. Kosong. 0.0000 iman dalam hidup dia. Sebab tu dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka, wal'iyadzubillah. Subhanallah. Itulah orang kata di bawah tajuk bahaya akhir zaman ni. Bahaya, dan di samping bahaya tu cabaran kita, di samping itu kita juga ada berita gembira. Ni 2021 ni macam mana Ustaz? Ni saya mengakhiri ceramah pagi ni lah, sebelum kalau ada soalan. Tak ada soalan. Ada awal lagi hak ni yang ditulis kan. Kalau ada ni okey. Saya sebelum penutup ni saya nak sebut kat tuan-tuan, kita di Malaysia ni berada di tahap mana? Saya nak sebut tentang maksiat dan jenayah di Malaysia ni tahap mana? Tara mana? Kan? Adakah kita ni Masya Allah hebat ke macam mana ke? Subhanallah. Satu, yang tinggalkan solat, orang Islam di Malaysia yang tinggalkan solat 80%. Tu tahap apa tu Malaysia tu?
80%. Nombor dua. Saya pilih 2-3 jenayah dah lah. Tak payah sebut jenayah lain lah tuan-tuan. Sebut jenayah lain tuan-tuan terkejut. Saya tuan-tuan jadi ni. Dahsyat Malaysia ni. Kita curi kenderaan nombor 1 di dunia. Saya sebutlah hak lain tu. Ni statistik tau. Bukan saya buat kiraan lah. Saya duduk ceramah dalam TV dan radio semua. Saya tak boleh buat ambil tepi-tepi jalan, sembang di kedai runcit. Tak boleh. Saya akan rujuk kepada statistik ni. Hak saya sebut ni tuan-tuan. Saya nak cerita betapa umat Malaysia ni jauh. Dan memang ada kebaikan. Kebaikan pun ada ramai kumpulan yang baik sebab Nabi janji. Umat Nabi Muhammad ni sentiasa akan ada yang kumpulan baik ni. Sampai kiamat. Dia akan ada. Cumanya saya nak beritahu untuk kita betul-betul jaga keluarga kita, betul-betul jaga sanak saudara kita, jaga yang rapat, jaga yang betul-betul punya sebab ini suasana kita. Nombor 1, cuba tengok berapa yang tinggal solat di Malaysia. Nombor 2, saya sebut. Zina di Malaysia, saya tak sebut berapa zina satu minit. Saya nak sebut kat tuan-tuan, setiap 5 minit seorang anak luar nikah. Setiap 5 minit, saya sebut 10 lah, itu tuan-tuan rasa ni teruk sangat. Yang ni, statistik ni tuan-tuan boleh ambil di, nak sebut tak ingat, Jabatan Pendaftaran ke apa? Saya tak ingat satu lagi. Statistik tu daripada situ. 10 minit, saya sebut 10 lah. Setiap 10 minit seorang anak luar nikah. Bukan berzina tau, anak lahir. Ni kita sejam dan 6 orang lah. Tuan-tuan pergi tanya yang dilahirkan hari ni. Kami cikgu tau. Saya cikgu. Dulu saya mengajak sekolah menengah. Lama saya mengajak. Lepas tu baru buka sekolah sendiri. Subhanallah. Waktu saya jadi cikgu sekarang ni, bila nampak budak-budak tingkatan 1 masuk yang bin Abdullah, saya mula risau dah. Zaman dulu bin Abdullah memang ayah dia nama Abdullah. Zaman hari ni kalau bin Abdullah sebenarnya tak ada ayah. Bukan semua. Tapi bila saya pegang nama anak murid bin Abdullah, saya risau dah, saya tengok. Dan bila saya tanya betul, memang tak ada ayah. Bin Abdullah. Mai pada mana tuan-tuan? Mai pada mana? 10 minit seorang anak luar nikah. Kalau lahir setiap 10 minit seorang anak luar nikah berzina, tuan-tuan boleh bayang di Malaysia. Yang ni fakta. 2 berzina. 3. Subhanallah. Hak ni yang paling baru minggu lepas. Ni minggu lepas. Sebenarnya benda ni banyak, tapi ni yang sekali-sekala keluar. Apa dia minggu lepas? Kastam Malaysia buat rampasan terbesar dalam sejarah Malaysia. Kastam buat rampasan terbesar dalam sejarah Malaysia. Tuan-tuan tahu berapa dadah yang dirampas? 16 tan dadah. Harga dia 5.2 bilion. Yang ni boleh ceramah kan? Tajuk ni boleh jadi tajuk ceramah sejam. 5.2 bilion dadah ni boleh merosakkan puluhan juta keluarga. Rosak. 5.2 bilion ni boleh menyebabkan puluhan juta orang bergaduh. 5.2 bilion ni boleh menyebabkan puluhan juta dibunuh. 5.2 bilion ni boleh menyebabkan ratusan ribu kes curi. 5.2 bilion 2019 custom juga. Ni semua berita ni tak, bukan berita tepi jalan ni, semua berita tuan-tuan boleh cek. 2019 790 juta, nak dekat 1 bilion. Semua ni bukan Amerika Syarikat, bukan Mexico kan. Bukan negara-negara yang terkenal dengan dadah Mexico, Amerika Syarikat. Ni Malaysia yang dirampas di Pelabuhan Kelang. Tuan-tuan bayang tak, dah berapa puluh tahun ni, berapa banyak yang dah. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kan? Nak ulas ni sangat panjang ni. Ulas 5.2 bilion ni betapa dia merosakkan. Dan kalau nak masuk 5.2 bilion ni, rasuah dia, ingat 100,000 kah rasuah?
Bukan 300,000 ni nak rasuah, untuk rasuah bagi masuk, untuk meluluskan sekali-sekali lepas 5.2 bilion ni, bukan 200,000, 400,000. Puluhan juta ni. Pegawai mana yang nak taat dengan Allah dah letak duit besar meja ni. Timbunan duit. Ini saya sebab nak masukkan 5.2 bilion. Berapa puluh juta dia bagi. Subhanallah. Ini Malaysia. Ini alhamdulillah ni, alhamdulillah. Ini yang lepas, yang berjaya ditangkap. Saya ikut tau berita ni. Sebab sehari-hari saya baca berita dan saya ikut. Tangkapan di sini 172 juta, tangkapan di sini 43 juta, tangkapan di tengah laut dibawa oleh bot nelayan berapa puluh juta, dadah semua. Saya kata, ya Allah, ni kalau kira-kira ni tak termasuk 5.2 bilion ni, yang tu saja pun dah nak dekat sebilion dah. La haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Hak ni bergantung kepada kita punya pegawai-pegawai kita yang bertugas, kan? Kalau jujur mereka ni tak ambil rasuah apa semua, selamatlah anak bangsa ni. Kalau mereka semua ni makan ikut, semua nak berebut makan hak rasuah semua ni, maka rosak, binasalah negara dan anak bangsa dan Islam. Inilah kita kedudukan kita ni lah akhir zaman ni. Saya sebut benda ni bukan untuk mengutuk pegawai ke apa yang memang duk buat tugas. Alhamdulillah, saya seronok melihat SPRM sekarang ni, polis sekarang ni, custom sekarang ni yang memang giat, masya-Allah kan. Sangat giat, banyak tangkapan yang dilakukan. Alhamdulillah. Saya harap benda tu berterusan. Banyak berita-berita yang baik, tangkapan yang dilakukan oleh pasukan keselamatan dan ni kan. Untuk kita lah, Islam dan umat Islam ni. Alhamdulillah kan. Cumanya nak beritahu kat kita semua, itulah keadaan kita pada hari ni, kedudukan kita secara ringkas. Ceramah pada pagi ni tentang bahaya akhir zaman. Jadi saya rasa yang tu saja untuk pagi ni. Semoga sama-sama kita tahu ini keadaan kita sekarang ni dan semua kita buat persiapan. Bukan kita menunggu Dajjal. Maksudnya kena tunggu Dajjal ni, Ustaz. Dajjal bukan untuk ditunggu. Dajjal untuk kita berdoa supaya Allah Ta'ala tak bagi kita sempat pada zaman tu. Sebaiknya berdoa, wahai Allah, janganlah bagi aku sempat dengan zaman Dajjal tu. Yang tu. Sebab dia fitnah yang sedikit sekali umat Nabi Muhammad yang berjaya elak daripada fitnah tersebut. Yang berjaya selamat daripada fitnah tersebut. Di sini ada berapa soalan ni? Ada 2 soalan. Saya rindu nak mati. Rindu tu sebab rindu nak jumpa Allah. Rindu nak jumpa Nabi. Tapi dalam masa yang sama saya takut juga nak mati. Sebab tak tahu nasib selepas mati nanti macam mana. Tapi saya rindu Allah dan Nabi. Okey, ni tak ada soalan. Dia ni bagi tahu, lepas tu saya ulas. Macam mana ni? Perasaan rindu kepada akhirat. Nabi bertemu dengan Allah, nak mati. Dia bukan sebab dia frust dengan dunia, tidak. Tetapi disebabkan iman dan kerinduan yang memuncak itu datang daripada iman. Yang tu dia dah tak teringin dengan dunia ni. Dia punya perasaan tu. Perasaan itu ada pada semua waliullah. Kekasih-kekasih Allah. Tapi dia bukan buat-buat lah. Ketika orang berebut-rebut dunia ni, orang berebut-rebut pangkat, orang berebut-rebut kemasyhuran. Hari ni orang gila tau kemasyhuran. Orang nak masyhur. Boleh tangkap gambar tapi orang masyhur. Ya Allah, bestnya hari ni. Ya Allah, untungnya aku. Untung, best, bertuah. Macam-macam. Tapi orang yang merindui akhirat, merindui Allah, dia dunia dia tak ada. Dalam hati dia tak ada dunia. Memang dia hidup. Memang dia pakai kereta besar. Memang dia ada duit. Memang dia... Tapi kalau untuk orang pancing dan umpan dia dengan dunia, tak payah. Dia tak teringin dengan kedudukan. Dia tak teringin dengan kemasyhuran. Dia tak teringin pun dengan kemewahan duit ini. Dia tak teringin langsung. Sebab di dalam hati dia sudah tidak ada dunia. Ada orang macam ni? Ada. Tetapi sangatlah jarang dan sangatlah sedikit. Siapa yang ada perasaan macam ni, bagus. Dia kena naik lagi. Naik lagi. Tingkatkan lagi.
Tapi kalau perasaan macam tu sampai kepada tahap mengabaikan suami, dia kira nak semayang dia, zikir, semayang, masak pun tidak, anak-anak pun dia tak mahu peduli. Yang tu dah salah. Yang tu dia sedang disesatkan oleh syaitan. Hati-hati, sebab tu kena dibimbing. Semua orang kena dibimbing. Mesti ulama yang bimbing dia. Dia mesti kena bimbing oleh ulama. Dia mesti dibimbing, diirsyad oleh orang alim. Beritahu macam ni kan. Betul tak perasaan saya ni Ustaz? Betul. Tapi jangan sampai perasaan yang macam ni menjejaskan apa-apa kewajipan dunia kita kepada orang sekeliling kita. Suami samalah. Oh punya rindu Allah SWT apa semua, tinggal anak isteri. Tiap-tiap minggu 4-5 hari hilang. Oh, piduk mana anak-anak sekolah, isteri lah kena uruskan, apa duit pun isteri kena cari. Yang tu tak betul. Itu sedang ditipu syaitan. Itu sedang dibelit oleh tipuan syaitan. Itu kena hati-hati kan. Dia tak boleh ni sangat. Dia kena pertengahan di antara. Bagi orang yang baru nak berjinak mengenal agama ni, Tok Guru macam mana yang boleh kami follow? Sebab kami tengok sekarang ni ustaz-ustaz duk gaduh sama sendiri. Ni kata kat siapa ni? Gaduh sama sendiri di Facebook, lepas tu pengikut masing-masing saling caci mencaci yang tak sefahaman dengan Tok Guru mereka. Macam mana tu ustaz? Ya, ni tajuk ceramah. Dan betul, soalan ni sangat betul. Banyak sangat lah ustaz. Yang ustaz jadian pun banyak. Ni satu pasal dah ni. Tu saya kata ni tajuk ceramah ni. Subhanallah. Kesian umat Nabi Muhammad yang tak tahu apa. Kumpulan pertama ustaz jadian. Ustaz jadian ni, iaitu yang saya maksudkan, tidak pernah melalui pengajian agama yang kukuh. Dia orang politik, dia boleh cakap, dia jadi ustaz. Dia doktor, dia boleh cakap, dia jadi ustaz. Dia pakar motivasi, dia boleh cakap, dia jadi ustaz. Dia bachelor dalam pertahanan, Universiti Pertahanan, dia boleh cakap, dia jadi ustaz. Dia ambil SPM, habis SPM, dia jadi ustaz. Dia berbelah-belah jenis ustaz jadian ni. Dan betapa banyaknya mereka ini. Kesemua ini, kalau bimbing masyarakat, mesti sesat. Mesti salah, sebab dia tak ada asas yang kuat. Dan betapa ramainya mereka ni. Nak sebut nama pun boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Macam-macam background. Dulu ke accountant, boleh cakap jadi ustaz. La haula wa la quwwata illa billah. Sebab apa? Sebab pandai bercakap. Seminggu dua ni ada lagi seorang keluar pula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pengikut dia jutaan. Pengikut dia juta. Dia boleh bercakap, sangat fasih bercakap. Mengajak dah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Yang ni tak boleh ikut. Lepas tu kumpulan yang kedua, ustaz-ustaz juga. Hak kumpulan kedua ni ustaz-ustaz yang ada kumpulan. Maksudnya kalau keluar daripada kumpulan mereka, salah. Tak payah sebut lah. Parti pun sama, ada hak grup pun sama. Saya sebut terang, minta maaf banyak lah. Hak mana yang parti kat mana grup kan. Kena duduk kat dia. Kalau dia beritahu kat orang, kalau ustaz-ustaz lain kalau tak ikut grup kami, itu tak betul. Ni ada satu grup. Depa ni ada banyak kumpulan. Ni saya tak sebut lah, ada banyak kumpulan. Tapi saya nak beritahu, kumpulan kedua ni maksudnya kena ikut grup tu. Kena ikut jamaah tu. Kalau tak ikut grup tu, tak ikut jamaah tu, bukan Islam. Tak sempurna lah Islam. Tak betul. Tak betul. Tak betul. Dan banyak jenis lagi. Saya nak beritahu, lepas tu ustaz ada jalan tak ni ustaz ni? Ada jalan? Ada. Ada. Jalan dia ialah begini jawapan dia, insya-Allah. Tuan-tuan tengoklah. Alam ni Allah Taala cipta. Yang nak beritahu kepada penduduk di dalam bumi ni, manusia, benda apa yang Allah nak, namanya Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, Nabi dengan Rasul ada tak? Tak ada dah. Bila Nabi dengan Rasul tak ada, siapa yang nak tolong sambung kerja Nabi dan Rasul bagi tahu kepada manusia ni? Para ulama. Sebab tu kalau nak ikut ulama. Niat kami tanya ni ustaz, ikut ulama.
Ustaz-ustaz belum tentu orang ulama. Ulama ni orang yang alim, ilmunya tebal, ilmunya banyak, dan dia soleh. Dan dia orang soleh. Jawapan tu umum lagi kan? Jawapan tu masih lagi umum. Tapi saya dah tolak banyak dah tu. Hak ustaz-ustaz ni tak payah. Biarlah dia berkelahi. Yang ni parti ni, yang ni jemaah ni, yang ni ustaz jadian, yang ni ustaz apa, tinggal ni semua ikut ulama. Pastikan alim dan soleh. Sebab mustahil untuk kumpulan ulama ini sesat. Mustahil. Mustahil untuk kumpulan ulama ini sesat kerana Allah yang menciptakan alam ini melantik para nabi dan rasul. Bila mereka dah wafat, penyambung mereka adalah kumpulan para ulama di kalangan umat Nabi Muhammad yang hak, yang benar. Masih umum ni jawapan ustaz tu. Kami nak ikut siapa ustaz kalau ulama pula? Tuan-tuan sekalian, kita di Malaysia alhamdulillah kita ada mufti. Kita ada mufti. Dan mufti ni pula dia ada ahli majlis fatwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah saya duk tengok ni dalam Malaysia ni, insya-Allah mufti dengan ahli-ahli majlis fatwa ni insya-Allah tak pernah lagi nak bawa umat ke arah kesesatan. Ada mufti terlibat politik, parti apa? Dia mufti, dia adalah parti ni. Ada mufti terlibat dengan parti dengan jemaah Islam apa-apakah? Mufti ni tapi dia terlibat ke arah jemaah ni dan dia cenderung ke arah jemaah ni. Kalaupun dia dengan jemaah tu, dia tak pernah nak pi ke pentas jemaah tu kan, dia alhamdulillah dia mufti. Dia fatwa dia untuk ummah. Ahli majlis fatwa tiap-tiap negeri dan mufti fatwa mereka untuk ummah, bukan untuk orang politik, bukan untuk jemaah ni sebab dia adalah anggota jemaah ni, bukan untuk kumpulan ni, bukan untuk. Sebab tu mufti-mufti seluruh Malaysia ni apabila ada masalah-masalah yang besar, mereka akan duduk muzakarah jawatankuasa fatwa kebangsaan. Ustaz ni cakap macam orang kerajaan. Tak kerajaan. Yang ni manhaj yang saya belajar di bumi Syam. Ada masalah besar apapun negara, mufti-mufti ni akan berhimpun. Mereka berhimpun ke semuanya orang alim. Jawatankuasa fatwa kebangsaan. Muzakarah jawatankuasa fatwa kebangsaan. Mereka ni akan duduk, mereka akan bincang. Kalau kita ikut hak bawah ni memang tak jumpa jalan, tak habis. Kan? Ambil yang tu, kita pegang tu cukup, insya-Allah tak sesat. Insya-Allah tak sesat. Yang tu lah. Hak bawah ni ustaz bergaduh sama bergaduh dia dengan tinggalkan. Senang. Tinggalkan. Kalau saya pun bergaduh, tinggalkan saya. Saya bukan ulama. Saya ustaz biasa. Kan? Saya ustaz biasa aja. Tinggalkan saya. Ikut mereka, insya-Allah mereka tak sesat. Itulah. Walhamdulillahirabbil alamin. Soalan berkaitan Wahabi. Ni 2 jam. Dia punya huraian sangat panjang. Dia macam ni. Di Malaysia ni dan di seluruh dunia Islam, kita ahlu sunnah wal jamaah. Wahabi tidak membawa manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Wahabi ini baru. Umat Islam sudah 1400 tahun. Umat Islam sudah 1400 tahun. Wahabi baru 200 tahun ni je. Wahabiyah. Kita, tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan ikut manhaj para mufti kita yang ada. Mufti Kedah, Mufti Terengganu, Mufti Perak, Mufti wilayah, Mufti Sabah, bahkan Mufti Sarawak. Itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup. Bagi saya, manhaj yang dibawa oleh Wahabi tidak sesuai di Malaysia, dan manhaj mereka manhaj yang mengelirukan dan memecah belahkan umat Islam di Malaysia. Kalau tuan-tuan tanya ustaz-ustaz di bawah, macam-macam pandangan. Saya sarankan kepada semua umat Islam di Malaysia, pergi tanya mufti.
ahli majlis fatwa ataupun mufti. Kami boleh amal tak fahaman Wahabi ni di Malaysia? Cukup, senang. Tak payah nak berdebat di bawah. Dia panjang tau. Dia panjang. Kalau zaman dulu umat Islam diuji untuk mereka berhadapan dengan siapa? Mu'tazilah. Lama Mu'tazilah sampai mufti-mufti pada zaman tu Mu'tazilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni orang biasa. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tak boleh pegang jawatan hakim, qadhi, mufti. Waktu tu Mu'tazilah. Waktu tu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terpaksa berlawan dengan Mu'tazilah. Hari ni Allah Ta'ala uji ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terpaksa lawan dengan Wahabi. Dengan Wahabi ni. Maka mudahnya daripada nak tengok yang bawah-bawah ni bergaduh, dia ni kata pendapat ni, senang je tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tanya. Kita di Malaysia, manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita apa? Asy'ariyah. Tu Ustaz Wahabi kata sesat, Asy'ariyah ni sesat. Kan dah keluar dah hari ni. Jangan ikut sifat 20, jangan ikut Asy'ariyah. Asy'ariyah ni bukan akidah salaf. Macam-macam orang bahas, semua cerdik pandai, PhD, hadis apa sebagainya. Macam mana ni Ustaz? Takkan tak betul? Sekarang ni tak payah. Jom kita tanya para mufti dan ahli majlis fatwa kita yang membimbing umat Islam di negeri-negeri kita. Tuan-tuan akan dapat jawapan apa yang saya sebut. Tuan-tuan pergi tanya para ulama kita, kan, ahli, jangan ustaz-ustaz di bawah ni. Tanya ahli majlis fatwa dengan para mufti kita, tanya, tuan guru, kita ni akidah Asy'ariyah kah? Dia kata ya. Ya, cukup. Pedulikan di bawah ni, dia PhD apa pun yang bercakap ni. Ada entah ramai yang dah mula masuk TV pun banyak sekarang ni. Kan? Pedulikan. Dah terlalu banyak pendapat ni, tuan-tuan, dah terlalu banyak pendapat, ambil yang mufti kita tadi, yang ahli-ahli majlis fatwa, cukup. Selesai. Salah saya sebut, tuan-tuan boleh rujuk kat Tok Guru ni. Orang negeri lain tanya, Ustaz, kami negeri ni, okey, boleh rujuk kat Tok Guru ni. Kami negeri ni menjenuh Tok Guru pula, kan? Setiap negeri tak sama pula. Yang paling senang dan tepat, insya-Allah, yang Allah jaga sampai hari ini, insya-Allah tuan-tuan mufti kita dan ahli-ahli majlis fatwa yang insya-Allah semua terpelihara. Kita akidah Asy'ariyah, tak percaya boleh pergi tanya ahli-ahli mufti kita. Bila mereka jawab kita Asy'ariyah, pedulikan hak bawah ni PhD apa pun dia. Lepas tu kita mazhab fiqh apa? Fiqh Syafi'i. Pergi tanya Tok Guru kita, ahli-ahli fatwa kita fiqh betul ke Syafi'i? Dia kata ya, kita fiqh Syafi'i. Dah cukup. Pedulikan di bawah. Di bawah ni yang bercelaru ni, yang bergaduh siang malam ni, apa dia? Keluar kataan apa? Tak payah ikutlah mazhab ni. Kita terus ambil kepada Quran dan hadis. Bunyi ayat macam betul, di belakangnya batil. Kita terus kepada Quran dan hadis. Masya Allah. Terus Quran dan hadis ada ratus ribu. Siapa yang nak sempat kaji semua hadis ni? Para ulama lah, maksudnya ulama yang alim. Sebab tu kita taklid ulama. Sebab yang sempat untuk ratus ribu faham ini, mendalami dan mengeluarkan hukum ni, ulama yang alim lah, bukan kami ni. Kami bukan ulama. Ustaz-ustaz kecil-kecilan ni. Kan? Macam tu lah. Jadi yang tu saja. Maksudnya kita, akidah kita Asy'ariyah. Hati-hati, hari ni dah ramai yang sebut Asy'ariyah tu sesat. Dulu saya pernah ceramah. Saya kata hati-hati, satu hari nanti akan keluar satu kumpulan yang menyesatkan Asy'ariyah. Hari ni dah keluar. Banyak. Dalam radio ada, dalam rakaman YouTube banyak. Dengan terang-terang sifat 20 ni sesat, Asy'ariyah sesat. Saya kata kamu menyesatkan akidah semua sultan di Malaysia. Kamu sedang menyesatkan akidah semua mufti di Malaysia. Dan kamu sedang menyesatkan akidah semua Perdana Menteri dan menteri-menteri di Malaysia. Asy'ariyah. Bahaya tuan-tuan, hati-hati ya. Dari segi fiqh pula dia kata tak payah. Mazhab ni kita nak Nabi, kita dahulukan Nabi. Orang yang tak erti apa dengar, oh masya-Allah, betul. Jadi kita nak ambil mana? Ambil terus daripada Quran dan hadis. Masya-Allah, baik kamu. Betulnya kamu, bukan. Ya. Dia akan jadi lebih songsang. Dia akan jadi keluar hukum apa? Paha tak aurat. Dia akan jadi keluar hukum. Dia akan jadi lebih celaru apabila tidak mengikut manhaj para ulama. Ulama susun lah, elok ikut yang ni. Jangan keluar sendiri. Sebab Quran hadis ini luas. Dia seperti lautan. Kita nak pergi laut tu sendiri,
bot tak ada, jala tak ada, enjin tak ada, minyak tak ada, kemahiran tak ada. Kalau ada pun semua tu tak kerti bawa pun. Mereka yang terus pergi kepada Quran hadis seperti satu orang yang pergi ke laut kemudian nak pergi ambil sendiri. Apa yang dia akan dapat daripada laut tu? Dia mesti dia tak dapat. Dia tak akan jumpa bila dia pergi sendiri. Sebab tu kena tanya yang berpengalaman, iaitu para ulama mazhab, para mufti. Kan, insya-Allah tidak menyesatkan, insya-Allah.